Beliau dilahirkan pada tahun 1974, merupakan cucu kepada ulama besar tanah Melayu yang masyhur yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah, Al-Allamah Al-Marhum Syekh Osman Penanti. Beliau merupakan anak yang kelima daripada 8 adik-beradik, mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Penanti, kemudian meneruskan pembelajaran di Madrasah Manabihul Ulum Pondok Penanti selama 8 tahun dengan memiliki syahadah sanawi. Kemudian menyambung pengajian ke Pondok Gua Kepayang, Pendang selama setahun dengan Al-Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Awang. Kemudian meneruskan lagi pengajian di Bumi Barakah Fatani di Madrasah Al-Ma'mawiyah dengan Al-Allamah Tuan Guru Baba Haji Ahmad bin Abu Bakar Ma'mawi selama 7 tahun. Kemudian menyambung pengajian di Bumi Aulia Syria selama 3 tahun, bertalaqi di Damaskus ataupun Damsyik. Antara guru-guru beliau iaitu Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Bughti, almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Sadiq Al-Habannakah dan ramai lagi. Jadi saya mempersilakan Tuan Guru untuk memberi rumusan sekitar 10 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dimahati Tuan Sri Bijaya Lieutenant Colonel Datuk Syahrudin bin Haji Nazari, orang besar Jajahan Manjung, yang dimuliakan Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, merupakan timbalan mufti negeri Perak, dan para pimpinan-pimpinan masyarakat dan para asatizah, ustazat dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk meringkaskan ucapan saya datang ini adalah untuk semata-mata nak menunjuk, menyokong terhadap apa program yang dibuat pada hari ini sebagai wakil Rais Am Nahdlatul Ulama dan sebagai wakil guru-guru pondok. InsyaAllah kami menyokong dan juga menyetujui dan berkenan untuk kita bincang bersama-sama untuk memperkasakan ilmu tasawuf ini, yang mana kita lihat kebelakangan ini ilmu tasawuf dicela, dicerca, dan begitu juga tokoh-tokoh ulama-ulama tasawuf Arabi dan sebagainya, sehingga mereka mengkufurkan golongan ini. Jadi perlu kepada pendedahan kepada masyarakat. Tahniah kepada Jabatan Mufti Negeri Perak kerana menganjurkan program yang macam ini. InsyaAllah kami sentiasa menyokong, insyaAllah. Jadi ilmu tasawuf, ilmu yang cukup mulia, ilmu yang pelengkap bagi Islam, iman dan ihsan. Sebab itulah ihsan ini diletak di belakang. Disebutkan Islam, kemudian iman, kemudian al-ihsan. Ihsan diletak belakang sebab dia pelengkap. Dia melengkapkan Islam dan melengkapkan iman. Tapi kita cuba nak buang ihsan ini. Ihsan ini tidak lain, ialah ilmu tasawuf. Sebab al-ihsan Nabi sebut, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di sini menyentuh kepada maqam musyahadah dan muraqabah. Yang mana nak mencapai maqam muraqabah dan musyahadah ni bukan perkara yang senang. Dia perlu kepada mempelajari ilmu tasawuf dan perlu pada berguru dengan
ahli-ahli dia. Dan ilmu ni bukan ilmu kata-kata. Itu hanya sebagai permulaan. Ilmu tasawuf merupakan ilmu perasaan, ilmu rasa, bukan ilmu kata, ilmu perasaan, ilmu zauki, ilmu penghayatan dan pengalaman. Dengan penghayatan dan pengalaman ini, kita akan dapat muraqabah dan musyahadah akan Allah. Jadi nak dapat maqam muraqabah dan musyahadah ini perlu kepada mujahadah. Jadi berbincang tentang mujahadah ni memang panjang. Sebab itulah mujahadah ni ialah kita usaha buang sifat mazmumah dan masukkan sifat mahmudah. Maka itu perlu kita belajar ilmu-ilmu tasawuf yang peringkat permulaan yang menyentuh tentang akhlak, iaitulah tentang sifat-sifat mahmudah dan membicara tentang sifat-sifat mazmumah. Sebab tasawuf ni dia ada tingkat dia. Dia ada tingkat bincang tentang akhlak dan bincang tentang perjalanan dan bincang tentang kedudukan. Kalau ilmu tasawuf yang bincang tentang akhlak, kalau kita di kampung kitab Penawar Bagi Hati, itu bincang tentang akhlak. Ini memang asas, ini memang wajib. Dan membincang tentang perjalanan, perjalanan ahli-ahli tasawuf, seperti mana Minhajul Abidin. Dan ada kitab yang bincang tentang kedudukan mereka. Kedudukan mereka seperti Ta'al Hikam dan kitab-kitab Durrun Nafis. Ini perlu kepada pengajian dan juga penghayatan dan juga amal yang banyak dan zikir yang banyak sehingga kita dapat mencapai. Tujuannya ialah untuk mendapat ihsan, iaitulah muraqabah dan musyahadah. Dan ilmu tasawuf memang salah satu rukun ni rukun agama. Rukun agama. Sebab tu Jibril datang tanya tentang iman, Islam, Islam, iman dan ihsan. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang, dia datang nak ajar kamu agama kamu. Dia datang nak ajar agama kamu. Itulah agama. Maknanya ihsan, ilmu tasawuf merupakan salah satu rukun agama. Selain daripada Islam dan iman. Islam ta'atun wa ibadah. Iman nurun wa akidah. Ihsan muraqabah wa musyahadah. Jadi daripada situlah timbul bagi nak mencapai martabat muraqabah dan musyahadah, maka ulama buat sistem. Itu yang dipanggil dengan tariqah sebenarnya disebut oleh Dr. Tariqah bukan bermakna terus bila sebut tariqah Naqsyabandi, Rifai, tidak. Tariqah ni jalan, sistem. Jalan yang ulama buat formula, jalan untuk sampai kepada Allah. Itu. Jadi dengan jalan itu daripada hasil pengalaman ulama-ulama tasawuf, guru-guru tariqah, maka mereka buatlah sehinggalah ada nama tarikat ini, tarikat itu semua jalan. Jalan menuju kepada Allah. Daripada kita tahap murid, perjalanan yang mula murid, kemudiannya salik, kemudiannya wasil, kemudian al-arif billah. Nak sampai al-arif billah, orang yang dapat tauhid Allah dengan musyahadah. Maka itulah yang ulama buat. Lalu dengan sistem tarikat ini, ulama buat bai'ah. Buat bai'ah, buat perjanjian agar supaya kita ni tak lari. Kita tak lari. Jadi ulama buat tariqah. Tariqah sehingga buat bai'ah agar kita tadi ni tidak mungkir janji, mungkir janji dengan syekh lalu diakad. Itu tujuannya. Walaupun jangan kita kata tidak ada pada zaman Rasulullah tentang bai'ah ini, memang wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi oleh kerana Allah Taala kamu kena tunai janji, maka syekh pun buat perjanjian, akad, terima tarikat agar supaya kita tak lari. Sebab tu tarikat kata ulama terikat. Kata guru pondok tarikat ni terikat. Jadi kalau kita ambil tarikat kita tak lari dah. Sebab ada perjanjian. Dan Nabi sendiri mengajak para sahabat berbai'ah dengan beliau. Sehingga daripada kalangan muslimat Allah Ta'ala ajak
Nabi mengajak kepada berbai'ah. Tu. Jadi maknanya itu satu jalan menuju kepada muraqabah dan musyahadah, yang mana ialah jalan tasawuf yang wajib kita sampai, dan ia merupakan wasilah. Walaupun kalau kita kata tidak ada dalil, dia merupakan wasilah yang sampai kepada yang wajib. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu merupakan seperti hukum maksud dan tujuan. Tujuan kita ialah membuang sifat-sifat yang mazmumah, masuk sifat-sifat mahmudah, dan mencapai makam muraqabah dan musyahadah, dan buang segala fawahish, segala perkara-perkara yang keji, yang zahir dan batin, maka ia juga menjadi kewajipan. Kalau di situ kita boleh sampai, di situ menjadi kewajipan. Sebab itulah berlaku khilaf ulama tentang bertarikat ini. Itu. Jadi Nabi SAW memang mengangkat mubai'ah dan mengajak para sahabat, dan daripada Ubadah bin Samit mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata, bai'uni, mubai'ahlah kamu dengan aku, alla tusyriku billah syai'ah. Mubai'ahlah kamu dengan aku supaya kamu tidak syirik dengan Allah. Wala tasriku, wala taznu, wala taqtulu auladakum, dan banyak lagi. Dan wala ta'tu bi buhtan. Nabi ajak bermubai'ah. Dan jangan kita kata itu Nabi ajak mubai'ah. Tapi ini bersalaman, salam dengan Syekh, dan memang dia sebut mubai'ah, memang bersalaman. Sehinggalah daripada sahabat sendiri bila kata mereka menyebut, Nabi menyebut ubsutu. Maknanya hamparkan tangan kamu agar kami mubai'ah. Itu juga lagi daripada hadis daripada Umaymah bin Ruqaiqah. Bila minta bermusafah dengan Nabi SAW, Nabi kata, la usafihun nisa. Aku tidak boleh bermusafah dengan perempuan, tapi cukup dengan kata-kata aku. Dan dalil bermusafah ini memang wujud. Tu. Walaupun itu bukan tarikat, tapi ada asasnya untuk kita boleh mubai'ah, angkat janji untuk kita bersama-sama menuju kepada Allah SWT. Jadi asasnya wujud. Begitu juga tentang wahdatul wujud yang disebut oleh para panel. Wahdatul wujud, sebenarnya golongan-golongan ini mereka tak faham. Itu saja asas dia. Mereka tak faham dan tak pernah belajar. Cuba mengkaji. Kalau faham wahdatul wujud, apa itu Nur Muhammad, insya-Allah mereka tidak akan mundur sewenang-wenang je. Golongan ini ada yang tak faham, ada yang tak faham-faham, dan ada yang tak mahu faham. Dia tak mahu faham. Cerita lagu mana pun dia tak mahu faham. Dr. Aiman kemukakan macam-macam dalil, dia tak mahu faham. Dia cuba tak mahu faham. Itu. Kalau faham, kita faham apa itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini sebenarnya ciptaan musuh ahli tasawuf menyebutkan wahdatul wujud. Kesatuan wujud. Bukan ahli tasawuf. Tapi bila dipopularkan wahdatul wujud, maka ulama kita terpaksa sebut wahdatul wujud. Hakikatnya wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud. Ini sebenarnya kata guru kami, Dr. Said Ramadan Al-Buti, bila mengatakan wahdatul syuhud. Perkataan wahdatul wujud itu daripada ciptaan musuh-musuh ahli tasawuf. Seperti mana kita ziarah kubur, dikatakan sembah kubur. Kita cium kaki syekh, cium kaki iwabak, dikatakan sembah kaki. Ini digambarkan dengan gambaran yang tak elok. Ziarah kubur, dikatakan sembah kubur. Itu. Jadi mereka katakan wahdatul wujud. Hakikatnya memang wahdatul wujud itu sebenarnya lapas kalimat itu tidak ada. Wahdatul syuhud itu yang sebenar. Walaupun wahdatul syuhud itu tidak ada, tapi hakikat wahdatul wujud. Wahdatul syuhud. Apa syuhud? Iaitulah dengan perasaan. Hilang dirinya. Wujud hilang dengan sebab apa? Dia memandang pada Allah SWT. Allah ni sebagai wujud yang sebenar, kita wujud yang majazi. Kita ni sebagai mazhar, sebagai majlar, tempat pentajalian, mazhar, tempat penzahiran, mir'at, cermin bagi wujud Allah. Kita ni seumpama bayang, sebenarnya disebut oleh ahli-ahli final kita. Kita tidak wujud. Bila kita memandang kepada hakikat, sebenarnya kita tidak ada. Contohnya karipap, cicu badak, hakikat roti canai. Itu hakikat nama. Hakikat sebenarnya ialah tepung. Itu asalnya tepung. Itu air laut. Buih, ombak, gelombang dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada buih, namanya buih. Tapi kalau kita lihat pada asal, dia merupakan air laut. Air laut bukan buih, tapi buih itu air laut. Ini sebagai perumpamaan saya untuk kita faham.
Kalau mereka faham betul-betul, insya-Allah tidak jadi masalah. Sehinggalah Nabi menghikayatkan tentang betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala gembira dengan seorang hambanya apabila satu hari dia berjalan ke padang pasir bawa dengan makanan dan bekalan dan kenderaan beliau. Kemudian beliau penat dan mengantuk, singgah di tengah padang pasir di bawah pokok, lalu tidur, dia tertidur. Lalu bila dia bangun tengok tidak ada makanan. Makanan yang dia bawa, bekalan dan kenderaan tidak ada. Dan dia dalam keadaan kelaparan. Cari merata tempat, tidak ada makanan dan air dan kenderaan tidak ada. Dan tak nampak pangkal kampung atau di mana tempat untuk dia pergi. Lalu dia tertidur, rasa nak mati. Dan dia dah memang bersedia nak mati dah. Sehingga dalam hadis menyebutkan dia letak kepalanya di atas lengannya dan dia bersedia untuk mati. Dan dia tertidur. Tiba-tiba dia bangun. Dia bangun, tiba-tiba lihat ada makanan-makanan yang dibawa tadi ada di sekeliling dia. Dan kenderaan dia juga ada. Lalu, apa dia kata? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Itu dia. Ni teruk pada waktu wujud ni. Allah anta abdi. Ya Allah engkau hambaku wa ana rabbuk. Aku Tuhan kamu. Masya Allah. Tapi Nabi senyum. Nabi cerita ini li syiddatil farah. Dengan sebab dia terlalu gembira sehingga dia tersasul bercakap, ya Allah engkau Tuhan aku Tuhan kamu dan kamu hamba aku. Dan Nabi cerita Allah gembira. Allah ketawa. Ketawa satu hal lah, tak ada dibincang lain lah. Allah ketawa dengan hambanya ini. Allah seronok. Jadi apatah orang yang seronok dan hilang daripada memandang wujud diri, sehingga dia memandang kepada asal. Seperti kita memandang kepada tepung gandum bagi cucu badak, karipap, dan kita memandang air laut, dengan kita tidak memandang kepada buih, buih itu hakikatnya air laut, maka ketika itu hilanglah, lenyaplah wujud kita ini dipanggil fana, dan ini tidak jadi masalah. Inilah makam yang paling tertinggi seperti mana kata Imam Ghazali, apabila tahap sampai makrifah yang tertinggi, dia akan merasa hilang wujud dirinya, yang ada hanya semata-mata Allah. Pada ketika itu dia duduk pada maqam wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu paling di situlah Allah. Di mana-mana dia pandang sehingga dirinya sendiri Allah, bukan kata dia Allah. Seliling. Ini ayat Quran. Ayat Quran tidak ada Quran sahih, Quran dhaif. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu paling di situlah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada orang tengkok kamu. Jadi ini ayat Quran. Kita tidak boleh tolak. Kekasih-kekasihnya, dan kita insya-Allah kena usaha apabila kita sampai mencapai makam itu, kita tak perlu lagi dah belajar yang asas-asas, dan kita akan mencapai makam muraqabah dan musyahadah sehingga ibadat kita ni menjadi ubudiyah dan menjadi ubudah. Jadi saya nak tutup. Banyak lagi dah masa tidak mengizinkan, dan begitu tentang Nur Muhammad pun dah jelas panel-panel kita ceritakan, dan memang kalau nak cerita satu-satu ni memang berjam-jam lah. Dan saya nak tutup kata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatu labid. Perkataan yang paling benar yang pernah diucapkan oleh syair ialah kalimah labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ingatlah, setiap selain pada Allah semuanya batil. Semuanya wujud majazi, bukan wujud sebenar-benar. Wujud hanya bayangan saja. Ini Nabi sendiri kata. Nabi tidak kata kalimah ni kalimah sesat. Sedangkan kita ni wujud. Sehingga dikatakan golongan supersaiyah dan macam-macam. Sebenarnya itu berbeza. Ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ingatlah, setiap lain daripada Allah itu semuanya batil. Yang betul-betul hanya aku saja yang wujud. Jadi sekadar itu dulu. Minta maaf. Dan insya-Allah sama-samalah kita berusaha dan mempertahan. Sekarang kita mempertahan ilmu-ilmu tasawuf yang sekarang ni semakin rancak ditolak. Dan mengenai tarikat Naqsyabani Al-Aliyah,
saya bukan mahir itu Dr. Aiman, tapi saya tengok bila mereka usaha nak mengharamkan tarikat Naqsyabandi Aliyah ni, sebab apa? Ciri-ciri yang mereka nak haram dalam tarikat Naqsyabandi Aliyah itu ada dalam tarikat-tarikat yang lain. Bagi saya ini satu percubaan untuk tarikat Naqsyabandi Aliyah. Mereka nak haramkan Aliyah, kemudian selesai Naqsyabandi. Selepas Naqsyabandi, tarikat mereka akan haram. Boleh tengok kalau kita tak pertahan. Sebenarnya mereka nak haramkan tarikat Naqsyabandi Aliyah. Bila haram tarikat, masuk habis Rifai dan sebagainya. Jadi kita sama-sama bertahanlah. Syabas kepada Jabatan Mufti Negeri Perak kerana buat forum yang macam ni, insya-Allah saya minta kalau boleh kita buat lagi, beri peluang kepada kami ataupun mana-mana guru yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang tersebut, lebih lagi tentang perkara tasawuf. Jadi sekadar tu dulu, maaf banyak, insya-Allah ada peluang yang kita jumpa lagi. Sekadar tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.